Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dhaif terputus sanad secara tersembunyi. Kopi. Yang pertamanya ialah hadis mudallas. Definisi hadis mudallas. Hadis mudallas atau kata terbitannya ialah al-tadlis. Tadlis mempunyai beberapa jenis dan itu akan diterangkan selepas ini. Hadis mudallas dari sudut bahasa bermaksud al-ikhfa, manakala dari sudut istilah bermaksud ikhfa'u aibin fil isnadi wa tahsinun lidh-dhahirihi. Maksudnya menyembunyikan kecacatan di dalam al-isnad, iaitu menyembunyikan kecacatan di dalam sanad dan menampakkan secara zahirnya itu baik. Oleh itu, hadis mudallas ialah perawi menyembunyikan aib atau kecacatan yang terdapat di dalam sanad supaya ia kelihatan baik dan tidak bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis binti Muhammad Nasir, not metrik D 203-12984. Tadlis al-isnad adalah seorang perawi meriwayatkan suatu hadis yang dia tidak mendengarnya daripada seseorang yang pernah dia temui dengan cara yang disangka bahwa dia telah mendengar daripadanya, dengan menggunakan lafaz yang disangka bahwa dia telah mendengar daripadanya. Contohnya, diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanadnya daripada Ali bin Kashurun. Dia berkata, telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Uyainah daripada Az-Zuhri, maka dikatakan kepadanya, apakah engkau telah mendengarnya daripada Al-Zuhri? Dia, Ibnu Umayyah, menjawab, tidak, dan tidak pula daripada orang yang mendengarnya daripada Al-Zuhri. Aku telah diberitahu oleh Abdul Razak daripada Ma'mar dan Mahmar daripada Al-Zuhri. Di dalam contoh ini, Ibnu Uyainah telah menggugurkan dua orang perawi antara dia dan Al-Zuhri, yaitu Abdul Razak dan Mahmar. Pandangan penulis yang paling sahih dan halus yaitu tahrif Imam Abu Ahmad bin Amr al-Bahzar dan Abu al-Hasan bin al-Qattar. Tahrif tersebut ialah seorang perawi meriwayatkan hadis-hadis yang tidak pernah didengari daripada seorang perawi yang dia ada mendengar daripadanya tanpa menyebut dengan jelas bahawa dia mendengar daripadanya. Huraian tahrif. Tadlis al-isnad ialah seorang perawi yang telah meriwayatkan beberapa hadis daripada seorang perawi yang dia pernah mendengar daripada, tetapi hadis yang ditadliskannya itu dia tidak mendengar secara langsung daripada perawi tersebut. Sebenarnya dia meriwayatkannya daripada perawi yang lain daripada yang pertama tadi. Bermaksud dia telah menggugurkan perawi tersebut, lalu meriwayatkan dengan lafaz yang diandaikan dia mendengar sendiri seperti dia telah berkata atau daripadanya. Bagaimanapun, dia telah menyatakan dengan jelas bahawa dia mendengar hadis itu daripada perawi tersebut. Dengan sebab itu, dia tidak berkata, saya mendengar, telah menceritakan kepada saya, supaya dia tidak menjadi seorang pendusta besar dengan sebab perbuatan itu. Kadang-kadang perawi yang digugurkannya itu lebih daripada seorang. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan dengan yang ketiga, iaitu tadlis syuyuh. Maksud tadlis syuyuh adalah seorang perawi meriwayatkan daripada seorang guru sebuah hadis yang didengar daripadanya, kemudian dia memberi nama panggilan, kuniyah, gelaran atau sifat yang tidak dikenali atau masyhur pada guru tersebut agar dia, iaitu guru, tidak dikenali, iaitu tidak diketahui. Contoh bagi tadlis syuyuh ialah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar bin Mujahid. Beliau merupakan salah seorang daripada imam ahli qiraat. Contohnya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Abdillah. Yang dimaksud dengan Abdullah bin Abi Abdillah ialah Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud Al-Sijistani. Terdapat dua hal keadaan dalam tadlis al-syuyuh ini. Yang pertama, jika syekh, yakni guru itu boleh dikenali dan dia seorang yang adil dan siqah, maka diterima riwayat atau hadisnya. Jika sebaliknya, maka ditolak riwayatnya. Keadaan yang kedua ialah jika syekh, yakni guru itu seorang yang tidak boleh dikenali, maka riwayatnya tidak boleh diterima melainkan jika telah dikenal pasti mengenai identiti periwayat dan dipastikan bahawa ia merupakan seorang yang adil dan dhabit. Sekian sahaja daripada saya. Saya teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, kita teruskan dengan hukum hadis tadlis. Untuk hukum hadis tadlis ni terbahagi kepada dua, iaitu tadlis isnad dan juga tadlis syuyuh. Untuk tadlis isnad ni, hukumnya ialah makruh jidan yang sangat dibenci. Kebanyakan ulama telah mencelanya, dan di antara mereka yang amat mencela tadlis isnad ni adalah Syu'bah. Ia berkata tadlis itu adalah saudara dusta. Dan untuk tadlis syuyuh pula, hukum yang dibencinya lebih ringan daripada dengan tadlis isnad kerana si mudallis tidak menggugurkan seseorang pun dan dia dibenci kerana melemparkan apa yang telah diriwayatkan dan telah menyesatkan jalan untuk mengetahui bagi orang yang telah mendengar, dan darjat kebenciannya adalah berbeza dan ia sesuai terhadap tujuan yang telah dikandungkan. Kita masuk kepada respon perbuatan tadlis. Untuk respon perbuatan tadlis ni sama, dia terbahagi kepada dua juga, iaitu tadlis syuyuh dan juga tadlis isnad. Untuk tadlis syuyuh ni dia pecah kepada 4 respon. Yang pertama, syekh mahupun guru yang lemah ataupun tidak siqah. Dan yang kedua ialah kematiannya lebih lewat ataupun lambat daripada syekh yang lain dalam kumpulan tersebut. Dan umur guru tersebut lebih muda daripada perawi yang meriwayatkan hadisnya. Dan banyak riwayat hadisnya untuk mengesankan guru yang sangat banyak, sedangkan dia tidak suka menyebut nama guru tersebut dalam satu bentuk. Dan untuk tadlis isnad pula, terbahagi pada 5 respon. Yang pertama, sehingga dia anggap sanadnya yang sangat tinggi dan ia telah melewatkan bahagian hadis yang datang daripada syekh yang mendengar kerana ia terlalu banyak. Dan yang terakhir ialah 3, 4 dan 5 adalah 3 respon yang terdapat pada tadlis syuyuh. Maksudnya, nombor 3, 4 dan 5 ni adalah sama seperti dalam respon yang menurun tadlis syuyuh tersebut. Sekian, terima kasih. Hukum riwayat mudallas ialah apabila seorang perawi tersebut meriwayatkan hadis dengan lafaz yang muhtamal. Maksud muhtamal di sini ialah tidak jelas bahawa dia mendengar hadis tersebut. Lafaz muhtamal seperti an atau qala, maka ia perlu dilihat dengan lebih terperinci terhadap sanad tersebut. Walaupun terdapat sebahagian ulama yang menolak hadis mudallas secara mutlak, jika dia dipastikan bahawa dia telah mendengar hadis tersebut
dan tidak berlaku kecacatan yang boleh menjejaskan pendengaran tersebut, maka riwayatnya diterima. Tambahan pula, jika ia diriwayatkan dengan lafaz yang jelas seperti haddatsana atau sami'tu, yang menunjukkan bahawa berlaku pendengaran hadis tersebut, maka riwayatnya diterima dan boleh dijadikan hujah. Definisi hadis mursakafi ini terbahagi kepada dua. Yang pertama menurut bahasa dan kedua menurut istilah. Menurut bahasa ialah kata mursal yang merupakan isim ma'ful dari kata al-isa yang bererti melepaskan sanad dan tidak menyambungkannya. Yang kedua, menurut istilah pula, hadis yang diriwayatkan dari orang yang pernah bertemu ataupun semasa dengannya, akan tetapi tidak pernah mendengarnya dengan bentuk lafaz yang mengandungi asima ataupun qala. Contoh mursakafi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui Umar bin Abdul Aziz dan Uqbah bin Amir secara marfu', dan Umar sendiri tidak pernah bertemu dengan Uqbah seperti yang dituturkan oleh Al-Mizi dalam kitab Al-Asraf. Seterusnya ialah cara mengetahui hadis mursakafi. Dia terbahagi kepada tiga, iaitu penetapan sebahagian imam-imam bahawa seorang perawi tidak pernah menerima hadis ataupun mendengar sama sekali. Dan yang kedua, terdapat hadis sebagai tambahan, iaitu sanad yang terletak antara si perawi dengan sumber perawi. Dan yang ketiga ialah terjadi perselisihan faham di kalangan ulama hadis kerana ia termasuk dalam jenis tambahan pada kesinambungan sanad. Baiklah, yang terakhir sekali ialah hukum hadis mursakafi. Secara ijma'nya, mursakafi ni ialah hadis daif, iaitu lemah, kerana ia tergolong dari jenis hadis munqati, dan jika terputusnya sanad, hukumnya sama dengan hadis munqati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.